Sebut je perkataan Islam, memang dia tak tahu apa-apa langsung tentang Islam, dan dia tak tahu pun apa benda tu Islam. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So, how was your day guys? Aku harap korang happy disebabkan baru-baru ni kita telah menerima pengumuman yang mungkin kita sangat-sangat nantikan, terutamanya bagi kita yang tinggal dekat Selangor dan KL serta Putrajaya, di mana kita dah boleh merentas negeri guys. Dah boleh rentas negeri guys. Ya Allah, aku rasa bersyukur sangat-sangat setelah kita 2 bulan PKPB dan akhirnya kita akan boleh merentas negeri, balik ke kampung, pergi bercuti and release our stress, right? InsyaAllah hujung minggu ni aku akan ke Kuantan, Pahang untuk bercuti. So, hai orang Kuantan, in case korang ada dekat sini, hai, please komen di bawah apa aktiviti korang pada hujung minggu ni. So, hari ni aku nak ceritakan tentang satu topik yang agak menarik, yang bila aku baca, bila aku dengar, aku rasa sangat-sangat terharu. Yang mana aku telah menjumpai cerita ni about 2 months ago macam tu dekat YouTube, tentang seorang mafia yang telah berubah setelah dia memeluk agama Islam. Korang bayangkan seorang ketua mafia, seorang ketua gangster yang sangat-sangat ditakuti telah berubah 360 darjah, dan dia telah berubah menjadi seorang yang baik, yang sangat taat pada agama, dan dia sanggup tinggalkan dunia gelap dia sebagai seorang gangster yang sangat berpengaruh. Dan dia buat ni semata-mata untuk jadi orang yang lebih berguna pada masyarakat dan menjadi insan yang diangkat darjatnya di sisi Allah. Hidayah tu milik Allah kan? Siapa sangka? So without wasting any time, let's get started. Good evening. Police have allayed fears of a 5th attempt on gang leader Vince Focarelli's life, arresting him on drug charges and keeping him in custody. But he's hired 2 leading lawyers who've told a court they'll seek Focarelli's release next week. Vince Focarelli merupakan seorang ketua mafia yang sangat-sangat ditakuti di Australia. Dia telah dilahirkan di Itali, kemudian lepas tu dia telah berpindah ke Australia semasa dia masih kecil. Vince dikenali sebagai ketua mafia di bahagian selatan Australia. Dikatakan dia telah tubuh kumpulan dia ni sejak dia berusia 12 tahun lagi. Korang bayangkan umur dia 12 tahun, dia dah boleh tubuhkan kumpulan gangster. Aku 12 tahun masa tu aku buat apa Aku tengah fikir macam mana aku nak guna pen bila masuk sekolah menengah. Kumpulan yang ditubuhkan oleh Vince ni sebenarnya merupakan salah sebuah kumpulan yang terbesar di Australia. Kumpulan dia juga terlibat dengan pengedaran dadah. Vince ni sebenarnya sangat-sangat digeruni dan ditakuti serta dihormati oleh ahli kumpulan dia. Sebelum ni Vince merupakan seorang penganut agama Kristian Katolik. Sebut je perkataan Islam, memang dia tak tahu apa-apa langsung tentang Islam, dan dia tak tahu pun apa benda tu Islam. Dia mula dapat hidayah sedikit demi sedikit semasa dia bersembang dengan ahli kumpulan dia. So dalam kumpulan dia ni ada beberapa orang yang berbangsa Arab dan beragama Islam. Jadi masa diorang tengah mabuk-mabuk tu, ahli kumpulan diorang yang berbangsa Arab ni telah menyebut tentang Nabi Isa. Kalau dalam Kristian, Nabi Isa tu merupakan Tuhan mereka, iaitu Jesus. So Vince ni macam tertarik lah dengan perbualan ahli kumpulan dia tadi. Dia pelik, macam mana korang boleh tahu tentang Tuhan aku? Dia pelik kenapa diorang tu lagi tahu tentang Tuhan dia, sedangkan diorang tadi bukannya Kristian. Jadi Vince ni pun minta lah diorang tadi untuk jelaskan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa di dalam agama Islam. So lepas dari hari kejadian tu, banyaklah persoalan yang muncul. Lepas Vince dengar penerangan diorang tadi, dia mula rasa macam ada something wrong tentang agama yang dianuti pada masa tu. Disebabkan pelbagai persoalan yang telah timbul, jadi Vince ni decide untuk convert agama dia daripada Kristian masuk ke Islam. Even dia dah masuk Islam pada masa tu, dia tak praktik apa yang sepatutnya dibuat oleh orang Muslim. Dia still lagi jadi gangster dan aktif dengan kumpulan mafia dia. Dia cuma Islam pada agama je, bukan pada perbuatan dia. Jadi disebabkan kedudukan Vince ni sebagai ketua mafia membuatkan dia ni lebih berwaspada, disebabkan dia punya keselamatan ni anytime je boleh terancam dan dia boleh dibunuh. Sebab sesiapa je yang jadi musuh Vince pada masa tu akan cuba bunuh Vince. Disebabkan beberapa pergaduhan yang telah timbul pada tahun 2012, akhirnya anak Vince yang bernama Giovanni mati
disebabkan dibom oleh musuh Vince. Manakala Vince pula pada masa itu telah ditembak sebanyak 4 kali. Tapi dia masih lagi panjang umur dan dia sempat grab anak tiri dia tu masuk ke dalam kereta dan dia drive selaju yang mungkin. Tapi akhirnya kereta dia telah ditahan oleh pihak polis dan kemudiannya Vince telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Semasa hari pengebumian anak dia hanya mampu tengok anak dia dibawa ke tempat pengebumian tu melalui TV je. Dia tak dapat nak pergi tengok anak dia secara live. Well, hundreds of mourners gathered here at the Al Khalil Mosque, acutely aware that Vince Focarelli would not be joining them. He had been moved from the Royal Adelaide Hospital where he was recovering from gunshot wounds under strict security escort. Now, the shrouded body of slain gang member Giovanni Focarelli is carried from the mosque. The procession, a moment of grief for his family and friends, and a stark pause in Adelaide's bikie war. His right-hand man, Michael Safiris, who helped carry Giovanni's body inside, laid before the mourners so prayers could begin. Kehilangan anak dia ni memang bagi kesan yang sangat-sangat mendalam lah pada Vince, sebab dia memang sangat-sangat sayang pada Giovanni. So Vince ni beritahu anak dia ni seorang yang sangat-sangat sayang pada ibu dia. Scheduled funeral. Also fronting court this afternoon, Focarelli's one-time right-hand man, Michael Safiris. Have you spoken to Vince at all this week, Michael? He pleaded not guilty to his own drugs charges. Jadi masa dekat penjara ni lah Vince mula berubah. Dia rasa dia dah tersimpan jauh daripada agama Islam dan dia nekat untuk berubah menjadi seorang Islam yang betul. So masa dekat dalam penjara ni dia mula solat, dia mula baca Al-Quran sampailah dia khatam satu Al-Quran tu, even dia tak tahu makna dalam Al-Quran tu. Jadi selepas 4 bulan dia kena penjara, pada April tahun 2013 Vince telah dibebaskan. Benda pertama Vince buat lepas dia keluar je daripada penjara, dia pergi ke masjid dan dia solat. Kemudian Vince ni telah decide untuk tukar nama dia pada Abdul Salam. Lepas tu Vince ni telah buka sebuah restoran halal di Australia. Hasil daripada jualan tu dia telah sedekahkan kepada gelandangan yang ada dekat Australia dan juga dia telah membuat beberapa amal jariah yang lain. Sebenarnya Vince ni telah diharamkan untuk tinggal di Australia disebabkan beberapa kes jenayah yang dia pernah buat sebelum ni. So Vince ni decide untuk pindah ke Malaysia daripada dia berpindah balik ke Itali pada tahun 2017. So masa Vince pindah ke Malaysia, iaitu lebih tepat lagi di Kuala Lumpur, Vince telah bawa mak dia yang mengidap kanser stage 4. Dia pilih Malaysia ni sebabnya dia nak mulakan kehidupan dia yang lebih baik dan dia nak lupakan kejadian silam yang pernah terjadi pada dia semasa dia tinggal di Australia. So guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Mungkin dengan cerita ni kita boleh ambil beberapa pengajaran yang mana kita jangan judge seseorang tu. Dia mungkin jahat, dia mungkin seorang yang sangat-sangat wanted di dunia ataupun di Malaysia, tapi kita tak tahu, mungkin suatu hari nanti dia telah berubah. Mungkin dia boleh menjadi orang yang lagi baik daripada kita, orang yang lebih Islam daripada kita. So kita yang telah dilahirkan sebagai orang Islam, adakah kita Islam hanya pada IC? Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.